Salam sejahtera dan selamat petang. Baik, kita akan teruskan kelas kita untuk bahagian B, di bahagian ahli bentuk komunikasi. Jadi kita akan mempelajari soal macam mana kita hendak menghasilkan untuk graf garis komponen, dan kita akan melakukan pengiraan lah. Okey, seperti biasa, seperti mana juga kelas-kelas sebelum ini. Baik, jadi kita teruskan pembelajaran kita. Baik, kita kita lihat dahulu macam mana jadi dari segi pelukisan untuk graf garis komponen ya. Baik. Okey, untuk melukis graf garis komponen, okey, so ini dia punya bentuk lah ataupun gambaran cara untuk melakarkan untuk graf garis komponen di sini. Jadi apa perkara-perkara yang mesti kita kena ada. Okey. So jadi yang kebiasaannya yang kita sudah tahulah kan. Okey, yang pertama di sini mesti kena ada tajuk dahulu. Okey, di dalam tajuk, okey, wajib kena ada nama tempat, apa perkara yang ingin dibawakan, okey, tempoh, sama ada tahun ataupun bulan, okey, dan perlu ditulis semuanya dalam huruf besar. Okey, so dia tidak boleh campur dengan huruf kecil lah, kecuali kalau dia melibatkan sebarang catatan, contohnya macam tajuk ni kan. Okey, dia kata di sini sasaran. Dia diletak dalam bentuk tanda kurung. Okey, itu dibolehkan lah. Okey, tapi secara keseluruhannya kalau tajuk ini, okey, yang perlu diletakkan di bahagian atas tengah, okey, dia punya kedudukan dia adalah seperti ini. Dia perlu ditulis dalam huruf besar kesemuanya. Okey. Jadi di sini tidak ada masalah kan, semua pun sudah tahu lah kan. Okey. Okey, itu di bahagian atas. Terus kita pergi ke bahagian bawah. Okey. Di bahagian bawah di sini dia punya pelukisan untuk paksi X dan paksi Y. Okey, dia masih kekal sama juga seperti biasa, di mana okey, paksi Y itu dia berada di bahagian kiri ke atas, iaitu berada di sebelah kiri pelukisan ataupun dia punya plot. Okey. Daripada kiri dia mesti di bahagian kiri. So dia punya position dia adalah berada di sini. Okey. Jadi untuk meletakkan nilai, okey, daripada nilai kecil ke nilai besar, dia mesti bermula daripada bawah terlebih dahulu. Okay, dia mesti bermula daripada bawah, dari bawah hinggalah ke atas. Okey, iaitu daripada kecil, nilai kecil kepada nilai ke nilai yang lebih besar. Okey. Untuk memplotkan setiap nilai-nilai tersebut, okey, dia tidak boleh melangkau 5 petak kecil, 5 petak, 5 petak, 5 petak Okey, dia tidak macam tu. Okey. Dia berbezalah daripada graf-graf yang lain. Okey, so kalau graf lain macam contoh kan graf bar kompaun, graf garis kompaun, okey, dia mungkin akan melangkau 5 petak kecil-kecil lah. Okey, 5 petak kecil. Kalau yang macam ni, okey, kita zoomkan sikit Kalau macam begini, okey, macam ni kan, yang saya bulatkan di sini, ini langkau 10 petak kecil. Okey, melangkau 10 petak kecil. Okey. Kalau dalam graf garis kalau graf garis ataupun graf bar kan, dia akan dia tengok jugalah pada berapa dia punya nilai dia tersebut lah kan. Okey, bergantung juga pada nilai. Okey, sebab tu kita kena hasilkan dahulu. Okey, kena buat dalam bentuk jadual. Kemudian kita kena cari nilai kecil, nilai besar, kita tolak, kemudian bahagilah supaya kita boleh dapat tahu berapa peletakan plot yang perlu dikira. Maksudnya kita kena kira berapa petak-petak yang perlu kita kena macam ni, kita kena tanda lah kan. Macam okey, saya bagi contoh di sini Okey, kalau graf garis ataupun bar komponen kan, okey, dia mesti akan kira kan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So kita letakkan nilai kita berada di sini.
So, ini nilai dia lah yang patut kita letak lah. Okey, yang saya letakkan X ini dia punya nilai dia lah kan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, contoh lah kan. Okey, nilai dia di sini adalah 15. 15,000. Okey, lepas tu kita kira di sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 petak kecil di sini. So, kita letakkan di sini adalah 20,000. Okey, lepas tu kita teruskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia punya peletakan di sini adalah 25,000 lah. So, setiap dia punya nilai tu kan, dia akan diplotkan sebanyak 5 petak kecil. Okey, 5 petak kecil untuk menampakkan dia punya pelukisan graf atau garis atau bar itu secara macam lebih, orang kata tu lebih besar lah. Okey. Dia kena lihat juga pada petikan yang diberikan dalam soalan tersebut. Okey, tapi ini untuk graf garis dengan bar compound lah. Okey, ini untuk compound sahajalah. Okey, yang kita nak buat hari ini adalah komponen. Okey, kita nak buat komponen hari ini. Okey, jadi untuk melukis graf bar komponen, so dia mesti kena melangkau 10 petak kecil lah. Okey, 10 petak kecil dia bersamaan dengan 1 unit. Okey, satu petak kecil dia akan bersamaan dengan 1 unit. So kena ingat yang ini. Ini untuk graf garis compound. Okey, graf garis compound. Kena ingat baik-baik. So jangan salah lukis lah. Okey. Alright. Okey, jadi dari ini untuk paksi Y. Okey. Okey, dia mesti di bahagian kiri lah. Okey, di bahagian kiri semua kena bahagian kiri. Okey, lepas tu nilai dia daripada nilai kecil kepada nilai besar dan perlu dilangkau sebanyak 10 petak kecil bersamaan dengan 1 unit. So ini adalah untuk paksi Y sahaja. Okey. Paksi apa? Paksi Y. Okey, lepas tu kena letaklah labelkan dia punya perkara bersama dengan unit. Unit perlu ditulis dalam bentuk tanda kurung. Okey, perlu ditulis dalam bentuk tanda kurung. Unit tu kena ada. Kalau tidak ada tulis unit ataupun terlepas tulis unit akan dipotong markah. Okey. Salin perkara pada tajuk dan mesti letak unit. Okey. Apa yang kita perlu kena buat pula untuk di bahagian sebelah kanan? Kalau okey, sebelah kanan ni kan. Okey. Sebelah kanan tidak perlu buat apa-apa. Tidak perlu buat apa-apa. Okey? Tidak perlu buat apa-apa. Sebab kenapa? Sebab untuk meletakkan dia punya plot, dia akan bermula pada nilai di mana apa orang kata tu? Tempat dia bermula lah. Dan macam yang kita tahu, dia mesti bermula daripada bahagian kiri. Okey, dia mesti kena bermula daripada bahagian kiri. Okey, nilai dia. Okey. Kan kita buat di sini kan? Kita buat di sini. Di belah kiri kan? So, kita kena start daripada bahagian kiri. Kenapa bahagian kanan perlu kita kena buat garis menegak? Okey, maksud dari sini ialah kita mau melihat bandingan antara nilai di bahagian kiri. Okey, nilai yang di bahagian kiri dan di nilai bahagian kanan. Secara umum dia, kalau bila kita lukiskan graf garis graf garis komponen, dia mesti melihat angka kecil. Okey, angka kecil kena beralih kepada angka besar. Okey, angka kecil dia mesti pergi kepada angka yang lebih besar. Kalau berbanding dengan graf garis compound, okey, kita lihat di sini lah. Okey, contoh yang macam gini kan. Okey, dia mesti bermula daripada nilai yang ditetapkan lah. Dia mesti bermula daripada kecil lah kan. Okey, yang di tempat yang mula-mula kan. Tapi kita nampak di sini bahawa setiap garis-garis yang dilihatkan oleh warna-warna yang berbeza ini, ada yang menurun, ada yang meningkat, ada yang mendatar. Okey, so dia punya plot dia ni, okey, dia tidak akan sama. Okey. Cuba kita tengok lagi satu contoh.
graf garis mana lagi? Saya rasa macam ada lagi satu. Oke, tak adalah. Oke, so maksudnya di sini kita boleh dapat lihat bandingan antara graf garis compound dengan komponen tu dia adalah berbeza. Oke, kalau compound, graf garis compound tu, oke, dia tidak sama lah. Ada yang meningkat, oke, ada yang menurun, ada yang mendatar. Kalau graf garis komponen, dia mesti kena daripada kecil hingga besar. So, must make sure nilai kiri itu dia mesti nilai yang kecil. Di sebelah kanan, yang kita akan plot di mana tempat dia berhenti, dia mesti beralih kepada angka yang lebih besar. Faham di situ? Okey. So, kita ingat dia punya kunci dia di situ. Okey. Untuk komponen, okey, dia mesti kena menunjukkan perubahan daripada kecil hingga besar. Kalau compound, dia tidak sama perubahan dia. Sebab ada yang meningkat, ada yang menurun, ada yang mendatar. So, kita kena ingat dia punya di mana kita harus meletakkan dia punya plot nilai dia tersebut. Yang persamaan dari sini, okey, semua dia akan bermula pada nilai yang kecil lah. Okey. Yang beza dia, perubahan tu dari segi macam mana? Adakah dia meningkat, menurun ataupun mendatar? Tapi untuk yang graf begini, ini untuk komponen. Okey, komponen dia ada ketiga-tiga ni. Tapi kalau compound tu dia mesti menunjukkan adanya daripada kecil di bahagian kiri, dia mesti menunjukkan nilai yang besar ke bahagian kanan. Sebab tu dia tidak akan meletakkan dia tidak akan letakkan di sinilah nilai apa-apa. Biar je dia berada di sebelah kiri, kita letak saja nilai dia itu berada di kiri, biarkan saja kosong di belah kanan. Supaya kita boleh dapat melihat perubahan daripada di sini ke bahagian sini. So kita boleh dapat tengoklah sukat di situ daripada kiri berapa nilai yang sudah yang kita boleh nampak di situ. Faham? Okey, kalau faham, bagus. Okey. Kita tadi sudah tengok kan macam mana peletakan di Park CY kan? Wait ya. Okey, so kita continue Okey, so boleh nanti tengok kita tengok nanti di apalah di recording, okey. So kita sampai berhenti mana tadi? Okey, kita berhenti sampai apalah peletakan nilai lah kan. Okey. So biarkan saja dia kosong di bahagian kanan, biarkan saja dia kosong. Kita isi saja di bahagian kiri. So tidak payah letakkan nilai dia di sini. Ada setengah pelajar kan dia mau juga letak kedua-dua nilai itu sukatan nilai itu kan lah. Sukatan nilai itu kan lah. Sukatan nilai itu kan dia mesti kena selari lah di kiri kanan begitu. I don't know why. Tapi kalau mengikut dia punya skema asal di bahagian kanan tu dia akan kosong je. Tapi rasanya tak ada masalah kot. Cuba kita tengok cuba tanya dengan cikgu masing-masing lah macam mana. Sebab kalau saya ikut skema. Kalau kita sudah diberikan skema tu kan maksudnya kita kena ikut rules. Skema tu daripada NPM. Itu dia punya key dia di situ. Kalau skema tu daripada NPM, so kita kena ikut apa yang sudah ditetapkan. Begitu. So kita just follow je apa yang sudah diberikan lah. Jadi berbalik semula kepada apa yang saya cakap tadi. Ada pelajar, setengah pelajar dia letakkan nilai juga di bahagian kanan. Dia tengok jugalah. Tapi kalau saya tak ada masalah jugalah. Sebab kita nak tengok perubahan tu dia daripada kecil ke besar. Okey, so untuk pelukisan graf bar komponen ini, ingat nilai di bahagian kiri, nilai dia mesti kecil, beralih kepada nilai yang lebih besar di bahagian kanan. Okey, faham di situ. So, kita boleh dapat lihatlah dia punya lorekan garis dia kan. 1, 2, 3, 4, semua dia meningkat. Okey, semuanya bermula daripada bahagian yang kecil di bahagian kiri, di mana dia tempat bermula.
Okey, kemudian dia mesti beralih kepada bahagian yang lebih besar. Okey, di bahagian kanan di sini. Bahagian kanan. Alright? Okey, so itu saja yang perlu kita kena tahulah. Okey. Alright. Okey, so sekarang kita sudah selesai untuk kita sudah tahu kan di mana kedudukan paksi Y dan macam mana kita meletakkan ataupun kita meletakkan dia punya plot nilai di situlah. Okey. Now, kita pergi kepada paksi Y. So, paksi Y, dia di bahagian bawah daripada kiri ke kanan. Bahagian sini. So, paksi X. Paksi X, dia mesti dia mesti kena letakkan perkara melibatkan tempoh. Okey, kena melibatkan tempoh. Sama ada tahun ataupun bulan. Okey, tahun ataupun bulan. Okey, paksi X. Kiri ke kanan di bahagian bawah. Ya. Okey, so itu tak ada masalah lah. Sudah kita tahu lah kan. Okey. Okey, so selesai. Kita sudah selesai untuk melukis paksi X, paksi Y, meletakkan plot semua. Okey. Nah, sekarang ni kita pergi ke bahagian petunjuk. Bahagian petunjuk harus berada di bahagian bawah. Okey. Ikutlah urutan seperti mana yang sudah tertakluk dalam jadual. Okey, untuk mencantikkan dia punya ataupun memberikan kekemasan dia lebih elok, kita gunakan warna. Kita warnakan. Kalau kita lukis corak, dia akan risau nanti. Dia dalam bentuk bertindih nih. Dia dalam bentuk bertindih. So, bila dalam bentuk bertindih, kita tidak jelas dia punya corak dia di situ. Corak tu kan biasanya kita akan gunakan pen atau pensel kan. Di situ kan. Okey. Oleh sebab graf bar komponen ni di dalam bentuk bertindih. Okey, dia dalam berlapis-lapis lah. Okey, dia dalam berlapis-lapis begitu kan. Kita tidak galakkan untuk korang kena buat corak kena warnakan. So dia punya cara dia macam gini. So kena warnakan. Warnakan ikut petunjuk masing-masing. Okey? Dan untuk membina petunjuk harus berada di bahagian atas sebelah kiri. So dia punya position dia macam ginilah. Okey, anggap je lah ini adalah kertas graf. Okey, kertas graf korang. Okey, dia mesti dia di bahagian atas, kena lukis di atas, letak di sebelah kiri. Ikut kedudukan paksi Y itu berada. So, selesai. Okey, kemudian sumber. Sumber kita tengok saja, kita copy paste saja daripada petikan and bawa ke paling bawah sebelah kanan. Paling bawah sebelah kanan. Alright. Copy and paste je. Begitu. Okey, so itulah dia punya cara untuk melukis graf bar komponen. Compound dengan komponen dia berbeza ya. So dia tidak sama. Kalau compound dia akan melihat perubahan yang yang macam tidak drastik lah. Ada yang dari atas, ada yang dia melihat dia punya peningkatan, kita boleh dapat lihat penurunan, kita boleh juga dapat nilai mendatar. Tapi kalau untuk komponen, dia mesti daripada kecil kepada besar. So, tidak boleh kecil-kecil. Besar-kecil, no. Dia salah sudah tu. Okay, dia akan salah plot. Alright? Okay, jadi kalau dah terlepas, baru saja masuk, boleh tonton semula rakaman ni daripada awal. Okay, so kita continue. So, beginilah dia punya gambaran pelukisan graf garis untuk komponen. So, sekarang ni kita pergi kepada soalan untuk membina jadual. So, kita kira-kira lah. Alright. Okay, so ini adalah soalan daripada tahun 2019. Okay, dia keluar pada tahun 2019. So, kita bacakan soalan ni bersama-sama. Okay. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah keluaran dalam negeri KASA KDNK mengikut aktiviti ekonomi bagi tahun 2010, 2012 dan 2015. Okey, daripada ayat soalan di sini, kita perlu tentukan graf apa yang sesuai. Graf apa yang sesuai.
So, dalam kepala kita akan ada antara dua, compound ataupun komponen. So, macam yang kita sudah sebutkan tadi, bezakan antara kedua-dua. Kalau compound, dia melibatkan 3 pola. Nilai meningkat, menurun, mendata. Kalau komponen, dia mesti kecil kepada besar. Okey? Okey. Itu perkara nombor 1. Perkara nombor 2 pula ialah kita melihat kata kuncinya. So, kata kunci dia di sini adalah jumlah. Okey? Jumlah. Okey? Jumlah keluaran dalam negeri kasar, KDNK. Mengikut aktiviti ekonomi. So, kita kenal pasti apa aktiviti ekonomi yang terlibat. Okey, aktiviti ekonomi yang terlibat. Untuk 3 tahun, 2010, 2012, dan 2015. Okey, so ini adalah contoh soalan untuk graf garis komponen. Okey, graf garis komponen. Kata kuncinya adalah jumlah. Harus kita ingat, dia mesti dari menunjukkan perubahan kecil ke besar. Kecil ke besar. Macam mana kita nak tahu? Okey, saya sudah tunjukkan contoh tadi lah. Okey, dan apabila kita melakukan pengiraan, kita punya pengiraan harus bermula daripada kecil hingga ke besar. Okey, shortcut kita tengok dalam jadual yang diberikan. Okey, kita tengok yang di sini. Bila kita sudah mengasihkan jadual ini, okey, so ingat this is first step dahulu sebelum kita lukis graf. Nilai mesti menunjukkan daripada kecil hingga ke besar. Kecil ke besar. So, kita tengok setiap satu aktiviti ekonomi di sini. So, ada 4 aktiviti ekonomi lah kan. Yang pertama adalah pertanian, perhutanan, dan perikanan. Yang kedua adalah pelombongan dan kuari. Ketiga adalah pembuatan dan keempat adalah pembinaan. So, itu yang kita akan nak cari nanti pengiraan kita akan buat dalam 4 ni lah, 4 benda ni, 4 ekonomi ni. Kita akan kena pasti dalam petikan sebentar saja lagi. Okey, daripada nilai dia di sini, okey, cuba kita perhatikan daripada tahun 2010 terlebih dahulu. Okey. Pada tahun 2010 kita okey, saya tandakan di sini nilai dia Okey, nilai dia bermula daripada nilai kecil. Okey, kita tengok pada tahun 2012. Okey, 2012. Okey, kita perhatikan di sini 2012. Semuanya dia akan menunjukkan meningkat ataupun peningkatan. Okey, peningkatan dia. So, kita punya pengiraan dia di sini, pastikan okey, apabila kita mengambil nilai atau kita kira dia punya nilai, dia mesti menunjukkan nilai kecil ke besar dahulu. Bukan. Nilai dia mesti dari kecil kepada besar ataupun meningkat. Semua harus meningkat. Kalau tiba-tiba ada penurunan, so that's mean kau punya pengiraan tu dia salah. Salah aja satu, dia akan potong markah. Untuk jadual, untuk graf. Ya, kena ingat Okey. So, semua dia meningkatkan. Okey, so kita tengok pula di tahun 2015. Okey, 2015. Alright, 2015. Okey. Daripada 2012 ke 2015, semua ada meningkat. Meningkat, meningkat, meningkat. Dan kalau kita tengok pula pada jumlah keseluruhan di bawah di sini, semuanya mengalami peningkatan. So, kita kena make sure kita punya pengiraan itu mesti keseluruhannya adalah meningkat. Ya. Untuk cara melukis jadual ni, dua pemboleh ubah dia kena adalah pemboleh ubah yang pertama dia mesti ada melibatkan tahun, pemboleh ubah kedua dia mesti melibatkan ekonomi. P1 adalah tahun, P2 adalah aktiviti ekonomi. So, kena buat macam beginilah. Okey, lepas tu di bahagian kanan, kita ikut dia punya tajuk. Okey, keluaran dalam negara kasar, KDNK, dan letakkan tahun di setiap bawah kolom-kolom dia. Okey. So, kita pun sudah tahu lah kan macam mana buat jadual kan. Okey, so kita mulakan kita punya pengiraan. Alright. Okey, so kita mulakan pengiraan kita ya. Okey, kita baca satu perenggan demi satu perenggan terlebih dahulu. Kita mulakan daripada perenggan yang pertama. Alright. Alright.
Okey, perenggan pertama. Jumlah KDNK bagi 4 aktiviti ekonomi dalam tahun-tahun yang dinyatakan sentiasa melebihi 200 juta ringgit. So, ingat garis, okey, kita kena gariskan setiap nombor-nombor supaya kita boleh alert. Okey, so daripada ayat pertama pun kita sudah nampak Okey, so pastikan kita punya pengiraan kita itu melebihi 200 juta ringgit. Ini melibatkan jumlah keseluruhan dia. Okey, di mana kita nak tengok? Kita tengok di sini. Okey, tengok di jumlah keseluruhan di bawah. Okey. Kita teruskan kita punya bacaan kita Okey. Jumlah KDNK pada tahun 2010 ialah 248,612 juta ringgit. So, kita sudah cek lah kan. Manakala jumlah sasaran pada tahun 2012 dan 2015 masing-masing ialah 271,911 juta ringgit. Okey. Dia kata di sini jumlah sasaran pada tahun 2012 dan 2015. So, dalam jadual, kena letakkan tanda kurung Tanda kurung. Tahun di bawah tu letak dalam tanda kurung sasaran. Okey. Kenapa 2010 tidak diletakkan begitu? Sebab 2010 bukanlah tahun sasaran. So, kita kena tengok juga daripada teks. Ataupun petikan. Okey. Yang kita kena perlu tahu adalah di mana kita kena mengenal pasti pemboleh ubah dan letak pemboleh ubah tu berada di mana. Alright? Okey. Kita teruskan. Okey, dan 309,274 juta ringgit. So, kita sudah ambil jumlah keseluruhan dan kita sudah letakkan dalam jadual. Okey, so sudah selesai. Okey, kita teruskan. 4 aktiviti ekonomi yang terlibat ialah okey, yang pertama aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan. Okey, itu kita sudah kena pastilah. Yang kedua adalah aktiviti pelombongan dan kuari, pembuatan dan pembinaan. So, kita sudah pun dapat tadilah 1, 2, 3 dan 4. Okey. So, dalam jadual sudah kita letakkanlah pertanian, perhutanan dan perikanan, pelombongan dan kuari, pembuatan dan pembinaan. Okey, moving on. Aktiviti pembuatan mencatatkan jumlah yang tertinggi sebanyak 147,406 juta ringgit pada tahun 2010. Ini untuk aktiviti pembuatan. So, letakkan nilai dia dalam kolom yang betul. Okey. Letakkan dalam kolom yang sudah kita sediakan. Okey. Kita teruskan. Kenapa lock? Okey. Sorry. Okey, pada tahun 2012, jumlahnya disasarkan bertambah sebanyak 18,479 juta ringgit pada tahun 2015. Jumlahnya bertambah sebanyak 28,938 juta ringgit. So, tidak payah kita nak kira-kira lah. Kita just letak, and done. Selesai. Okey, okey. Kalau macam yang tadi kan, okey, tahun 2012, jumlahnya disasarkan bertambah sebanyak 18,479 juta ringgit. So, kita tengok adakah yang perlu diubah. Ini untuk aktiviti pembuatan kan. Okey, so kalau pembuatan kena tambahlah. Okey, daripada 147,406 juta ringgit kita tambahkan ke tahun 2012 supaya mendapatkan nilai sebanyak 165,885 juta ringgit. So, kena tambahlah. Ya. Okey, 147,000. Okey, 147,406 tambah dengan 18,479 juta ringgit. So, kita kena kira sendirilah berapa. So, dan pastikan bahawa nilai dia adalah 165,885 juta ringgit. Mesti meningkat. Okey, dengar mesti meningkat. Alright. Okey, selesai. Dan pada tahun 2015, jumlahnya bertambah sebanyak 28,938 juta ringgit. Okey, so untuk apa ini? Apa tadi tu? Pembuatan kan? Okey, pembuatan. Okey, so kena tambahlah. Tambah. Daripada 165,885 tambah dengan
28.938 juta ringgit untuk mendapatkan nilai 194.823 juta ringgit. Okey. Jadi sudah selesailah. Ini untuk aktiviti pembuatan sahaja. Okey, aktiviti pembuatan dan sudah pun selesai untuk bahagian kolom yang ketiga. Okey, so sudah selesai. Okey, seterusnya kita pergi kepada perenggan seterusnya. Okey, aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan. Okey. Aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan pula mencatatkan nilai yang kedua tertinggi. Perkataan dia, nilai yang kedua tertinggi. Jumlah tertingginya ialah sasaran pada tahun 2015 iaitu 48.812 juta ringgit. So kita tengok di kolom yang pertama. Okey. 48.812 juta ringgit. So tidak payah nak kira lah. Tidak payah nak kira, kita terus letakkan dalam jadual. So di sini. So sekarang kita masuk dalam aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan ya. Okey, dia kata di situ kan jumlah sasaran pada tahun 2015 ialah 48.812 juta ringgit. Tak perlu nak kira, kita terus letakkan nilai dia. Okay, sudah selesai. Okay, next. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 4.600 juta berbanding dengan sasarannya pada tahun 2012. Okey. So, kita kena tolaklah 48.000. Okey. Kalau ayatnya dia cakap begini, jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 4.600 juta berbanding sasarannya pada tahun 2012. Kita nak tahu 2012 itu berapa nilai dia? Berapa nilai sasaran pada tahun 2012? Dia tak bagi tahu kan? Jadi, maksud dia ialah kita kena tolak 48.812 juta tolak dengan 4.600, kita akan dapat lihat nilai dia berapa. Ya. So, kita cuba kira. 48.812 juta ringgit tolak dengan 4.600. Jadi, untuk tahun 2012 sepatutnya adalah 44.212 juta ringgit. And C, kita sudah dapat tahu nilai dia pada tahun 2012. Betul kan? Jadi, kalau ayat tu dia kata yang macam tadi kan. Okey. Jumlah tertingginya ialah sasaran pada tahun 2015 iaitu sebanyak 48.812 juta ringgit. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak 4.600 juta berbanding dengan sasarannya pada tahun 2012. That's mean, 2012 kita tidak tahu berapa nilai dia kan. Jadi, kita kena tolak nilai yang sudah dinyatakan pada tahun 2015 dengan nilai peningkatan tersebut. Asal kalau dia kata meningkat, kita harus tolak. Dan bila dia kata berbanding, kita harus tambah. Ya? Okey, so kita sudah kira tadi kan, 48.812 juta kan, tolak dengan 4.600, so kita dapatkan 44.212 juta ringgit dan kita sudah nampak. Okey, 2012 itu maksudnya 2012 itu adalah 44.212 juta ringgit, so kita dah dapatkan untuk aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan. So kita sudah nampak di sini. Di sini sudah nampak. Alright. Okey. So kalau kita nak tahu betul ke tidak? Okey. Kita bandingkan dua-dua tahun. Okey. 2015 tu kan dia meningkat. Okey, dia sepatutnya perlu ada turun sedikit di tahun yang sebelumnya. So kita tengok je depan belakang tersebut. Okey? Alright. Okey, kalau ada soalan tanya je. Jangan malu untuk bertanya. Alright. Okey, kita teruskan. Okey, 2012 kita dah tahu. Okey, jumlah sumbangan aktiviti ini kepada KDNK pada tahun 2010 ialah 41.197 juta ringgit. Okey, so kita sudah tahu 2010 tu kan nilai dia berapa, so kita letak je. Jadi, untuk aktiviti pertanian, perhutanan dan perikanan, sudah kita dapatkan jumlah dia. Okey, 2010 41.197 juta ringgit, 2012 meningkat 44.212 juta ringgit, meningkat lagi pada tahun 2015 48.212
812 juta ringgit. So, dia akan meningkat. Ingat, graf bar compound dia mesti meningkat sahaja. Okay? Dia tidak boleh ada turun sedikit. Sebab kalau dia turun sedikit, dia salah. That means kamu punya nilai pengiraan tu ada yang salah di situ. Okay? Bukan salah graf, tapi salah kiraan. Kalau ingat bila kita salah kira, bila kita salah kira, graf yang kita akan lukis juga akan ikut salah pelukisan dia. Sebab pelukisan graf itu, dia akan ikut daripada jadual. Okay? Sama ada you lukis ataupun you buat menggunakan Microsoft, dia akan dipengaruhi daripada nilai yang kita sudah kirakan. So, maksud dia kita punya pengiraan tu yang akan jadi masalah. So, pastikan pengiraan kita adalah betul. Sekurang-kurangnya kita mesti tahu operasi tambah dan tolak. Okay? Kalau bila dia nampak meningkat, kita harus tolak. Dan bila mengurang ataupun menurun, dia mesti bertambah. Okay? Kita sudah pernah buat sebelum ni. Jadi, tengok di rakaman kelas sebelumnya ya. Okay, so sudah selesai untuk ni. So, kita pergi kepada perenggan seterusnya. Okay, aktiviti pelombongan. Aktiviti pelombongan dan kuari. Pelombongan dan kuari. Okay. Sekejap saya nak minum sekejap. Okay. Aktiviti pelombongan dan kuari memberikan sumbangan yang ketiga terbanyak pada KDNK. Kita ingat dia punya setiap perkataan because setiap perkataan dia sangat penting. Okey, jumlahnya pada tahun 2010 ialah 41,000 dan 522 juta ringgit. Okey, so sudah tahu sedia nilai ya kan? Letak je lah. Okey, letak je. Okey, sudah nampak 41,000 dan 522 juta ringgit. Okey. Manakala sasaran bagi pertambahan 2012 ialah sebanyak 517 juta ringgit. Jadi apa yang kita perlu kena buat? Kalau dia kata manakala sasaran pertambahan 517 juta ringgit, mesti kena tambahlah. Kena tambah di sini. Okey, 41,522 juta ringgit tambah dengan 517 juta ringgit. Okey. So, kita kira-kira lah. 41,522 juta ringgit tolak dengan 517. Salah. Sorry. 41,522 juta ringgit tambah dengan 517 juta ringgit. Okey. So, kita dapat 42,000 dan 39 juta ringgit. Ini untuk tahun 2012. And kita tengok betul ke tidak? Okey, betul. 42,000 dan 39 juta ringgit. Okey, nampak di sini di pelombongan dan kuari. Okey, pelombongan dan kuari. Okey, 2010 41,522 juta ringgit. So kita tak payah nak kira sebab sudah dinyatakan sedia ada, kita ambil. Kita tambah 517 juta ringgit. Kita tambahkan dengan 41,522 juta ringgit akan menjadi 42,000 dan 39 juta ringgit untuk tahun sasaran 2012. Okey, sekarang kita teruskan. Walau bagaimanapun, jumlah sumbangan aktiviti ini disasarkan sebanyak 1,782 juta ringgit pada tahun 2015. Jadi, kita kira, so maksud dia, kalau dia kata 1,782 juta ringgit, kita kena kira 42,000 dan 39 juta ringgit tambah dengan 1,782 juta ringgit untuk mendapatkan nilai pada tahun 2015. So, kita kena kira 42,000 dan 39 juta ringgit tambah dengan 1,782 juta ringgit. Sepatutnya kita dapat 43,000 dan 821 juta ringgit. Okey, saya cakap korang ada kira ke tidak sekarang ni? Sebab saya macam kira je kan? Okey. So, kita tengok dalam jadual ni betul ke tidak? Okey, betul 43,821 juta ringgit untuk aktiviti pelombongan dan kuari. Sudah selesai. Okey. Macam mana pun kita teruskan bacaan kita lah. Mana tahu ada benda penting kan. Okey, hal ini demikian kerana kemungkinan usaha cari gali
petroleum akan mendatangkan hasil yang menggalakkan dalam tempoh anggaran tersebut. So, ada apa-apa lagi? Tak ada kan? Okey, selesai. Alright. So, kita pergi yang seterusnya. Antara 4 aktiviti pelombongan ini, ternyata bahawa aktiviti pembinaan memberikan sumbangan yang terendah kepada KDNK. So, aktiviti pembinaan. Sumbangan yang terendah kepada KDNK. Okey, so itu adalah aktiviti pelombongan yang keempat. Okey, continue. Jumlahnya pada tahun 2010 hanyalah 18,187 juta ringgit. So, ada nak kira? Tak ada kira nak kan? Okay, tak payah nak kira lah. Okay, letakkan terus. Okay, 18,187 juta ringgit. Itu untuk 2010. Okey, dan disasarkan meningkat sebanyak 1,588 juta ringgit pada tahun 2012. Okey, jadi kita kena tambah. Okey, 18,187 juta ringgit tambah dengan 1,588. Okey, so kita kira. Ini kita nak dapatkan untuk 2012 ya. Okey, 18,187 juta ringgit tambah dengan 1,588 juta ringgit. So, sepatutnya kita akan dapat 19,775 juta ringgit. So, kita tengok betul ke tidak? Ini untuk 2012 ya. Okey, betul 19,775 juta ringgit. So, pastikan dia mesti meningkat. Semua harus menunjukkan peningkatan atau nilai kecil kepada nilai besar sebab graf garis compound dia mesti menunjukkan peningkatan. Okey? So, kita dah selesaikan. Dapatkan. 2012 mesti meningkat daripada 18,187 juta ringgit pada tahun 2010 kepada 19,775 juta ringgit untuk sasaran tahun 2012. Okey, sudah selesai dapat? Okey, kita moving on. Okey. 2015, aktiviti pembinaan disasarkan menyumbang sebanyak 21,818 juta ringgit. So, tak payah nak kira. Kita terus ambil nilai dan letakkan dalam jadual. 21,818 juta ringgit and done. Selesai. Okey, jumlah keseluruhan di bawah kita totalkan je lah mengikut tahun. Kira daripada atas ke bawah untuk mendapatkan nilai-nilainya. Misalnya 2010 kita kiralah. Okey, 41,197 juta ringgit tambah dengan 41,522 juta ringgit tambah dengan 147,406 juta ringgit dan 18,187 juta ringgit. So, kita akan dapatkan 248,612 juta ringgit. So, tengok di sini di jumlah keseluruhan, pastikan betul. Dan sebenarnya dia dah nyatakan dalam petikan. Untuk double confirmation, kita kirakan sekali lagi. Okey, dia sudah ada nyatakan tapi kita kena double confirm. Sebab kita ada melibatkan pengiraan-pengiraan tadi kan. So, kita kena make sure jumlah keseluruhan apa yang dinyatakan dalam petikan, dia harus sama dalam jadual. Kalau tidak, dia akan salah. Bila dia salah, dia akan bagi efek juga pada jadual. Pada carta atau graf. Okey, sudah selesaikan. Betul kan? Okey. 2012. 44,212 juta ringgit tambah dengan 42,039 juta ringgit tambah dengan 165,885 juta ringgit dan 19,775 juta ringgit. So, kita akan dapatkan 271,911 juta ringgit. Kita dah nampak. Betul kan? Betul? Okey. So, alright. Confirm. Okey. Dan lastly, untuk 2015, okay, kita kira 48,812 juta ringgit tambah dengan 43,821 juta ringgit tambah dengan 194,823 juta ringgit dan 21,818 juta ringgit. Kita akan dapatkan 309,274 juta ringgit. Kita tengok di sini jumlah keseluruhan dia betul tak betul? Betul kan? Okey, dah selesai. Dan begitu je. Sekarang ni kita perlu pindahkan data-data yang kita sudah buat tadi ke dalam bentuk graf garis komponen. Alright. Tapi sebelum tu kita kena make sure lah. Okey, tajuk kena ada, jangan lupa.
Okey, semua kena tulis huruf besar, label jangan lupa. P1, P2 sudah kena ada. Nilai-nilai dia sudah betul. Jangan lupa letakkan nilai juta ringgit. Kalau adalah. Okey. Sumber, copy and paste daripada petikan letakkan di bawah sebelah kanan jadual. Okey, salin je bulat-bulat, copy paste. Okey, tak payah pening-pening. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Sorry, ada gangguan. Okay, tak adalah kan? Okay, so easy, right? Okay, so kita moving on to graph. Okay, so secara singkatnya, bila kita sudah lukiskan bila kita sudah sediakan jadual ni kan, okay, kita akan pindahkan ke dalam bentuk graph. And di awal-awal pun sudah saya jelaskanlah macam mana peletakan dia. Okay. Paling penting di sini adalah dari segi nilai yang kita sudah kirakan. So, kita kena ikut daripada jadual. Pastikan dia selari. Macam yang saya cakap tadi, kalau untuk graf garis komponen kan, dia mesti menunjukkan peningkatan daripada nilai kecil kepada nilai besar. Boleh tonton semula rakaman kelas. Okay. So, kita warnakanlah, saya tak galakkan korang buat lorekan buat corak. No. Sebab dia akan bertindih dan dia tidak akan clear. Macam contohkan, petunjuk pertama korang bagi bulat-bulat. Petunjuk kedua korang bagi petak. Petunjuk ketiga korang garis. Dan petak keempat baru nak warna. So dia tidak nampak keselarian dia di situ. Jadi kita kena pastikan semua apa yang kita nak bagi pada petunjuk tu dia mesti sama. Kalau warnalah. Tapi saya tak galakkan buat corak lah. Sebab dia tak jelas. Dia tak jelas lagi, lepas tu dia bertindih-tindih kan. Dia tidak akan, kita tak clear. Sebab untuk pelukisan graf garis komponen ni, dia mesti berlapis. Macam kek lapis. Yang korang tengok di sini sekarang. Ya? Semua harus bermula daripada nilai kecil, pergi kepada nilai yang lebih besar. Tidak perlu plotkan nilai-nilai di sebelah kanan lah. Tumpukan pada sebelah kiri sahaja. Okey?